قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Maksudnya, engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkaulah sahaja yang kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung tafsiran suratul Fatihah. Sebelum ini kita telah pun menafsir beberapa ayat daripada suratul Fatihah, dan kita akan sambung pada pagi ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau kami sembah dan akan Dikau kami memohon pertolongan. Satu-satunya jalan untuk menyatakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat berkuasa, yang menguasai hari pembalasan, hari akhirat, ialah dengan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memperhambakan diri dengan penuh ikhlas kepada Allah dan tawadhu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah mencipta manusia dan jin ialah supaya mereka beribadat kepada Allah. Supaya kita ni beribadat, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Maksudnya, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka benar-benar mengabdikan diri kepadaku. Allah Ta'ala buat manusia, buat jin ini supaya jadi hamba dia. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kami tidak nak rezeki, harta benda daripada mereka. Bukan Allah Ta'ala buat manusia, buat jin ni untuk cari harta with Tuhan. Tidak. Tak. Untuk beri makan Tuhan. Tak, Tuhan dia tidak makan. Jadi hak demo buat, demo anggap sebagai Tuhan, pas demo beri makan itu bukan Tuhan lah betul. Nah, kita buat dia, pas kita beri makan ke dia, Tuhan pun. Nah, beri buah lima, buah anggur. Jadi Allah Ta'ala sebut, aku buat manusia, buat jin ni untuk mereka beribadat pada aku. Bukan aku nak rezeki pada mereka dah. Bukan aku nak suruh mereka beri makan kat aku dah. Inna Allaha huwar razzaq. Kerana Allah Ta'ala lah yang maha memberi rezeki. Rezeki yang ada pada kita ni Allah Tuhan beri. Dia buat kita, dia beri rezeki kita. Dia pera kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan kepada kamu semua yang ada atas muka bumi ni untukmu. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dia buat ni untuk kita.
Dia buat matahari, dia buat bulan, dia buat bumi, dia buat langit. Untuk kita. Dia buat binatang-binatang. Hatta gajah yang besar tu pun Allah Ta'ala mudah manusia boleh guna gajah. Gajah ada otak tapi tak ada akal. Manusia ada otak, dia ada akal. Gagah gajah, manusia boleh guna dia. Tapi gajah, dia tak boleh. Tak boleh guna manusia. Allah Ta'ala buat cerdik manusia daripada gajah. Dia suruh tarik kayu, tarik. Sebaik-baik rimah Allah Ta'ala buat. Manusia boleh guna rimah. Tak je tengok rimah sekah. Manusia akak miak tu, dia pergi sana. Padahal baik rimah pada kita dah ni. Kalau jangan terkait, pegang minyak tu, tak kena. Tak kena. Tapi Allah Ta'ala buat apa yang ada atas muka bumi ni untuk manusia. Tak sekira lah makanan, tumbuh-tumbuhan untuk kita. Jadi bukan Allah Ta'ala buat kita supaya kita ni makan ke dia. Inna Allaha huwar razzaq. Allah Ta'ala lah yang pemberi rezeki. Yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala lah yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang amat kukuh. Dzul quwwatil matin. Kuat sungguh. Kalau manusia ni kuat pun tak sungguh. Mungkin dia kuat ketika dia muda. Itu pun tak belah mana. Mana? Tak kuat mana pun. Atau sebuah kerajaan dia berasa kuat. Kuat dalam satu-satu masa. Tapi satu-satu masa yang lain lemah. Terpaksa tunduk kepada musuh dia. Mana? Kan kita boleh tengok kan, law ni. Mana? No DAP. Tak ada. Pasal DAP kuat ada dia. Mana? Dulu dia boleh kata no DAP. Pasal dia masih kuat. Sekarang ni dia lemah. Dan dia tahu DAP kuat. Bapa yang dia lemah? Kerana dia balas sama Islam. Bila balas lemah lah. Bila pecah lemah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu balah, kamu akan lemah, kekuatan kamu akan hilang. Lepas tu kita orang Islam kena pakat. Pakat. Kayak puak kita ni makan bismillah belaka ke puak kita ni? Kenapa ya dia tak boleh pakat? Kayak puak kita ke hari Jumaat, hari sembahyang Jumaat belaka ke? Kau ada puak kita tak Jumaat ataupun puak tak sing kita tak Jumaat. Jumaat belaka. Semayang belaka. Makan daging meleh belaka. Kenapa tak boleh pakat kita orang Islam? Bila kita tak pakat, kita lemah. Bila lemah, takut kat orang kita. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dzul quwwatil matin. Kuasa Allah Ta'ala ni teguh, kukuh. Tak ada siapa pun boleh capai. Jadi Allah Ta'ala mencipta manusia dan jin ini untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka benar-benar mengabdikan diri kepada. Hak ni yang kita sebut dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak ning 17 kali sehari semalam wajib kena baca. Wajib bukan sunat, wajib. Iaitu tiap-tiap rakaat wajib baca suratul Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah tu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana? Maya subuh 2. Semayang zuhur 4. Berapa dah? 5. Ni. Tak usah lagi. Semayang subuh 2, semayang zuhur 4. Ni. Semayang asar 4. 10. Semayang maghrib 3. 13. Semayang isyak 4. 17. Makna kena ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni
Sekurang-kurangnya orang Islam ni wajib baca 17 kali sehari semalam. Tu kalau semayang wajib saja. Nah, kalau semayang sunat banyak lagi lah. Ini wajib. Jadi biar kita faham apa makna iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau sahajalah, ya Allah, yang kami sembah, kami mengabdikan diri padamu, bukan pada benda lain. Iyyaka na'budu. Na'budu makna kami sembah. Kalau saya sembah, a'budu. Boleh tak kita baca suratul Fatihah iyyaka a'budu? Tak boleh. Tak boleh orang tak sah semaya. Baik apa seorang pun kena baca na'budu kami sembah, tak boleh baca a'budu. Dari segi bahasa a'budu tu. Iyyaka a'budu. Hanya kepada engkau saya sembah. Kita seorang, tapi tak boleh baca. Apa kena baca iyyaka na'budu? Apa hikmah? Ada hikmah. Nak royaknya Allah Ta'ala nak ajar orang Islam tak boleh duduk seorang. Kena duduk ramai-ramai. Nak budu kami. Tak boleh main saya, tak main aku. Tak. Kita. Iyyaka na'budu akan dikau kita sembah. Kalau bahasa kita. Kami ni kita. Agama. Arti orang Islam tak boleh pecah. Tu makna iyyaka na'budu. Tak boleh pecah kena satu. Sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam ni kena duduk ala jemaah. Tak boleh duduk seorang. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja salathatum fi safarin falyu'ammiru ahadahu." Bila 3 orang keluar musafir, 3 orang. Idza kharaja salasatun fi safarin. Bila 3 orang keluar musafir, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah latih seorang jadi ketua. Tak Nabi ajar. 3 orang kena ada seorang ketua. Jadi ulama sebut dasar pada hadis ni. Kalau 3 orang dan dalam musafir pun Nabi suruh latih seorang ketua. Kita ni bukan 3 orang, lebih pada 3. Pas kita ni bermukim, tidak musafir, lagi wajib latih ketua. Tu. Ketua. Tu adalah jemaah. Adalah jemaah. Ketua kepada orang Islam, tentulah kena orang Islam. Tidak begitu. Kalau kita latih orang tidak Islam, jadi ketua kita. Iya, apa lagu tu? Oh, pada hon ni, pada hon ni. Oh, palu peh hon ni pun. Amir dah kita, tak sesak dah. Iyyaka na'budu pun pada dah. Ni nak main ulang-ulang 17 kali. Ya kecil, sabak besar, sabak tua, sabak mati. Tapi, nak kata faham gua, nak galak lain. Pada ni ya. Orang Islam ni kalau faham suratul Fatihah pada. Ada dah. Kalau faham suratul Fatihah pada dah. Hon ni boleh bawa. Boleh bimbing kita. Siapa mati? Ada enggak ni? Sebab tu suratul Fatihah tu wajib baca tiap-tiap rakaat. Dalam sembahyang. Bukan saja sembahyang wajib, sembahyang sunat, sembahyang banyak kena baca suratul Fatihah pula. Alaikum bil jamaah. Naklah kaum berada dalam jemaah. Tu. Ingat molek. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah dan kami memperhambakan diri. Tak boleh kita baca iyyaka a'budu walaupun dari segi bahasanya betul. Dari segi bahasanya iyyaka a'budu. Hanya kepada engkau saya semua. Tapi tak boleh baca kita. Tak betul dan tak sah. Kena baca iyyaka na'budu. Kerana Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita tak boleh duduk seorang. Kena duduk dalam jemaah. Dia tentulah jemaah tu jemaah Islam. Jemaah Islam.
semua nabi-nabi dan rasul-rasul mengajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah, supaya menyembah Allah. Semua nabi-nabi. Tak ada seorang nabi pun ajak manusia menyekutukan Allah, tak ada. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maksudnya sesungguhnya kami utuskan bagi tiap-tiap umat itu seorang rasul. Tiap-tiap umat Allah Ta'ala kira rasul. Daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan rasul akhir zaman ialah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapa kepada salah seorang lelaki di kalangan kamu, sebagaimana yang kamu dakwa, sebagaimana yang kamu sebut. Kamu sebut Zaid itu anak Muhammad. Sedangkan Zaid itu anak kepada Harisah, anak angkat Nabi. Jadi Allah Ta'ala larang ambil anak orang buat peng kita. Bukan larang peru anak orang. Kena beza molek. Tuhan tidak larang peru anak orang. Tuhan larang ambil anak orang buat peng kita. Peru tak apa. Bukan setakat anak orang, anak penantang pun tak apa peru. Tak boleh peru. Buat peng kita tu tak boleh. Jadi bila kita langgar perintah Allah, timbul masalah lah. Bergege cara pesaka. Bergege. Timbul. Bawa ke mahkamah. Jadi anak sebenar kata ni bukan anak ayah kita. Anak akak. Ayah tu kata dok mana? Bin serupa. Kak kenalan pun serupa. Jadi tanah ni bukan takat tanah ayah demo. Tanah ayah kawan juga. Kalau demo berasa demo berhak. Kawan berhak juga. Aku calanan. Dia anak akak. Tu yang lari lama tu. Kita nak tak apa, tak apa. Kalau hak tu yang lari, hak Allah Ta'ala lari, jangan kata tak apa. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Jadi Allah Ta'ala turun ke ayat Quran. Maka Muhammadun aba ahadin bin rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapa kepada salah seorang lelaki daripada kalangan kami. Dia bukan Pak Zaid. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah Rasul. Wa khataman nabiyyin. Dan penyudah segala nabi. Jadi nabi akhir zaman ini Nabi Muhammad. Dia adalah nabi pada semua umat, semua bangsa. Semua negara. Sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Baik Allah Ta'ala utuh kepada tiap-tiap umat ni ada Rasul belaka. Dan Rasul akhir zaman ialah Nabi Muhammad. Apa dia? Para Rasul ni bawa. Ani'budullah. Supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Ani iyyaka na'budu. Wajtanibut taghut. Dan menjauhi taghut. Sembah Allah, menjauhi taghut. Tuan sebut gitu. Jangan sembah Allah dan sembah taghut. Jangan. Sembah Allah dan puja taghut. Baik, apa dia taghut? Taghut ni syaitan. Apa dia taghut? Taghut ni berhala, taghut. Apa dia taghut? Apa saja yang menyesatkan manusia, taghut belah. Kata Abdullah bin Abbas, taghut itu ma'ubida min dunillah. Suatu yang disembah, disanjung, dipuja selain daripada Allah, taghutlah. Sama ada berhala kau, setan kau, orang kau. Kita sanjung, kita puja selain daripada Allah. Tak boleh. Puja manusia.
sehingga mempertuhankan manusia. Tak boleh. Fir'aun, oleh kerana dia terlalu kaya, terlalu berkuasa, dan dia rasa diri dia terlalu hebat, sehingga dia sebut wa ana rabbukumul a'la, dan akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun kata, wahai kaum, bukankah kuasa memerintah di Mesir ini kuasa? Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Segala air yang mengalir di Mesir ini semua bawah arah yang aku belakang. Sungai kau tali air kau aku belakang. Semua projek yang aku belakang perang belakang. Afala tubsirun. Mu tak nampak kau. Ini Fir'aun ni tahu dah. Tahu. Jadi Allah Ta'ala utuskan Rasul ni supaya mengajak manusia menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Sembah Allah, menjauhi taghut. Manusia wajib kena sembah Allah, menjauhi taghut. Faminhum man hadallah. Maka ada di antara mereka yang diberi petunjuk, hidayah oleh Allah. Bila Rasul mari ajak supaya menyembah Allah, ada yang ikut. Ada di kalangan mereka yang ikut seruan Rasul. Dan alhamdulillah, kita termasuk golongan yang ikut seruan Rasul. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan ada pula mereka yang berhak ditimpa kesesatan kerana dia lawan seruan Rasul. Bukan Rasul tak ajak, dia lawan. Anggo dia sesat. Ada yang mengata Rasul tak ada dah ni. Rasul tak ada pun ada orang terima saka dia. Orang terima saka Nabi. Iaitu para ulama. Innal ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilm faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu menerima pusaka Nabi, dan para nabi tidak meninggalkan pusaka duit dinar atau duit dirham. Tetapi para nabi wafat meninggalkan pusaka ilmu. Nabi sebut. Pusaka ilmu. Siapa dia ambil pusaka ni? Dia telah mengambil bahagian yang paling bernilai. Hak paling lebih. Hak nilai. Pusaka ilmu. Jadi ada orang mengajar di sekenak pak. Di masjidnya, di balasahnya, di datarannya. Jadi orang yang terima suruhan Rasul ataupun orang terima saka Rasul, seruan orang terima saka Rasul, dia akan dapat hidayah. Orang yang lawan Rasul, ajaran Rasul, dia berhak mendapat kesesatan. Pasal dia cari bagai sesat. Orang cari ikan boleh ikan, cari katak boleh katak. Sama orang pada. Kalau zaman dulu kok dia bawa jekak je. Orang tak kenal dia jekak. Dia jekak ikan. Orang cari ikan dia jekak boleh ikan. Orang cari katak boleh ke? Boleh katak. Hanya guna jekak je. Jadi orang nak menolak boleh menolak. Orang turut suruhan Rasul dapat hidayah. Orang yang lawan boleh sesat. Fasiru fil ard. Maka berjalanlah kamu di atas muka bumi. Allah Ta'ala suruh berjalan. Berjalan. Fanzuru. Tapi jangan jalan saja tengok. Tengok ke apa? Kaifa kana akibatul mukadzibin.
Tengok bagaimana kesudahan orang yang mendustakan ajaran Rasul. Lagu mana kesudahan? Kalau pergi di Jordan, kita tengok. Kita tengok apa? Kesudahan orang yang lawan Nabi Lut. Kesudahan dia lagu mana? Allah Ta'ala balik negeri. Dia akak sampai ke langit, boleh akak kamu dia rembah. Selang dalam bumi jadi laut mati. Boleh tengok lagi. Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Lalu ni. Lagi tengok. Inilah kesudahan. Allah Ta'ala selang dalam bumi. Pak kalau pergi Mesir, tengok. Buhairah Qarun. Pak boleh tengok. Tasik Qarun. Tempat Qarun. Dia puak-puak dia. Allah Ta'ala selang dalam bumi. Kerana lawan ajaran Allah. Lawan Rasulullah. Utusan Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala selang Qarun. Sekali dengan harta-harta dia dalam bumi. Fanzuru. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Tengoklah. Lagu mana kesudahan. Orang yang lawan Rasul-Rasul. Orang lawan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Lagu mana kesudahan. Kaya tak kaya Qarun. Sehingga semua harta hak jumpa atas muka bumi siapa lah ni. Kalau jumpa harta tak ada tuan, orang panggil harta Qarun pula. Jumpa di Amerika pun harta Qarun. Padahal Qarun duk Mesir menggambarkan betapa kayanya Qarun dan diiktiraf oleh dunia bahawa Qarun ni kaya. Jumpa oleh bukit pak kita pun. Kawan jumpa harta Qarun. Alik siap pun reti juga harta Qarun. Pada Qarun ni ceritanya di Mesir. Cerita Qarun ni sebut dalam Quran, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Qarun ni anak beranak Nabi Musa. Allah Ta'ala sebut. Anak beranak Nabi Musa, dekat lagi Nabi Musa. Setengah riwayat kata sepupu, setengah riwayat kata anak sepupu. Tapi dia lawan Nabi Musa. Ai waris tak ada apa Kalau waris Nabi tak ada apa, waris tok guru kau tak jadi kalau lawan. Waris ustaz kau tak jadi. Waris tok lebah kau tak jadi. Mudah ya lagu tu. Waris Nabi pun lawan Nabi tak jadi. Kayanya Qarun ni sehingga semua harta jumpa tabuk ke bumi. Orang iktiraf. Tak ada tuan. Harta Qarun. Lalu mana kesudahan Qarun? Allah Ta'ala selang dalam bumi. Fasiru fil ard. Berjalanlah kamu atas muka bumi. Fanzuru. Jalan dia tengok. Kaifa kana akibatul mukadzibin. Lagu mana kesudahan orang yang mendustakan Rasul? Kesudahan dia mana? Batu kita diperintah oleh Allah supaya benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami semua. Kami memperhambakan diri. Tak boleh sembah benda lain. Sembah Allah kena jauhi tahu. Jangan Allah pun sembah, tahu pun sembah. Tak boleh. Tak boleh menyengutukan Allah dengan sesuatu. Tak boleh. Inilah ajaran para nabi dan para rasul. Dan inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada puak-puak Ad, kaum Ad, kami telah mengutus saudara mereka Nabi Hud menjadi rasul dan mengajak mereka. Lalu Nabi Hud berkata kepada puak-puak Ad, ya qaumi i'budullah,
Wahai kaumku, sembahlah Allah. Naklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada dah Tuhan kepada kamu selain daripada Allah. Tak ada lain. Dia mau duk buat beralut. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi sesat manusia ni, dia boleh buat patung, dia anggap Tuhan. Termasuklah orang Mekah. Orang Mekah ni anak cucu Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Ismail, alaihim assalatu wassalam. Bila berlalu lama masa, jadi punah. Punah. Ada seorang pemimpin mereka. Dia buat kelik berhala di Mekah. Pemimpin itu bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Dia lah mula buat kelik semula berhala Mekah. Dia kata ni Tuhan kita cari. Lama dah tak jumpa, ni aku jumpa buat kelik. Berhala nama Hubal. Oleh kerana penduduk waktu itu dah jauh dah masuk, jarak masuk jadi sesak, akhir sekali pakat semua berhala. Tu. Asal berhala tak ada Mekah tu. Tiga Nabi buka kota Mekah, ada 360 ekor berhala keliling Kaabah. Lah ni bunyi khabar ada patung pula ada di Arab Saudi. Kita duk tengok ala ni lah bunyi khabar. Buat gambar-gambar pemimpin buat patung. Tu nak galak punah pula. Ila lah masa nak galak punah. Tak boleh, hukum tak boleh tu. Hak gambar, hak boleh tu. Hak gambar, penggambar dinding tu. Hak tokoh tak boleh. Tak boleh. Ada lama masa lah gitu lah. Dah lama. Dia lama-lama dia. Dia kuah dah. Duk ala molek tu. Nak ala kaudu. Jadi jangan kita jumpa barang molek dah. Ni orang tak lepas barang molek. Tak begitu eh? Oh, pegang sampai matilah bawa benda molek ni. Orang daripada uduh berubah jadi molek, kita daripada molek berubah lah uduh kan dia. Duk jalan molek-molek atas minyak tagi terjun dalam lecah ni. Segar kau dah. Kalau duk jalan dalam lecah tu naik darat. Jalan atas minyak tagi tu cerdik ya, lama dah jalan lecah dia ni. Oh ni duk jalan atas minyak tagi terjun dalam lecah ni bila pula babak dia mana tu. Qala ya qaumi ibudullah. Kata Nabi Hud, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripada Allah. Afala tattaqun. Apakah kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Firman Allah Ta'ala. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Dan kepada penduduk negeri Madian, kami utuhkan saudara mereka Nabi Syu'aib menjadi rasul. Lalu Nabi Syu'aib berkata kepada penduduk Madian, qala ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Tak ada dah bagi kamu Tuhan selain pada Allah. Tak ada. Kalau orang main raya ada lagi Tuhan pada Allah, tak betul. Tak betul. Tak ada dah Tuhan yang lain daripada Allah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum.
Sesungguhnya telah datang kepada kamu bayinah, keterangan-keterangan mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Rasul ni bawa bayinah. Termasuk Nabi Muhammad bawa bayinah. Bayinah ni keterangan. Keterangan daripada Allah. Mana bayinah? Quran tu bayinah. Ni, kita Nabi Muhammad bawa bayinah pada kita, Quran. Nak keterangan, baca Quran. Baca hadis. Sebab tu sumber perundangan dalam Islam ni, Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' ulama. Kalau orang tanya apa ijma' ulama, hak faham Quran, hadis ni ulama. Tidak kita. Kita tak boleh nak faham sendiri begitu. Tak boleh nak terjemah balik bahasa begitu, tak boleh. Ya jadi sesak ni kerana balik bahasa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Naklah kamu sembah Tuhan kamu sehingga yakin. Dia kata, kamu yakin dah tak payah sembah. Tak payah mayat dah. Yakin di situ makna al-maut. Yakin makna mati. Kena sembah Tuhan, pah mati. Kena semayat, pah mati. Nah, lagi tak mati, kena semayat. Tu. Hatta atana al-yaqin. Sehingga datang yakin kepada kami. Mana? Hatta atana al-maut. Sehingga datang mati kepada kami. Yakin itu makna mati. Baik, apa? Mati itu dinamakan yakin. Kerana bila seorang itu mati, baru dia yakin. Ada. Lagi tak mati, dia main basuh. Ayollah. Ayollah ko. Dia mau kata ada soal muka nakir. Ayollah ko. Bila mati, mari sungguh. Ayollah. Tu mati dinamakan yakin tu. Jadi tak boleh balik bahasa. Kalau balik bahasa, naklah kamu semua tu yang sehingga yakin tak. Sehingga mati. Jadi hak faham Quran, faham hadis ni ulama. Jadi kita kena baca Quran. Baca Quran, mengaji tafsir. Di dalam kita mengaji tafsir suratul Fatihah. Jadi kita faham, apa makna iyyaka na'budu? Inilah seruan para nabi dan para rasul. Firman Allah Ta'ala, wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih. Dan kepada puak-puak Samud kami telah mengutuskan saudara mereka Nabi Saleh. Qala ya qaumi i'budullah. Lalu Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, abdikalah diri kamu kepada Allah. Iyyaka na'budu juga. Naklah kamu semua mengabdikan diri kepada Allah. Kena sembah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Tak ada dah Tuhan selain daripada Allah. Kalau orang lain meriwayat atau ada lagi Tuhan daripada Allah, tak betul. Itu batil. Tak betul. Dia berkata, ya Allah, nak tahu ya Allah, tak ya Allah mati. Sebab tu mati, itu nama yakin. Mati jumpa. Allah Ta'ala ni besar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak dan tidak diperanakkan. Dia bukan anak siapa-siapa. Tidak. Ni. Jadi semua nabi-nabi, rasul-rasul ajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah, supaya menyembah Allah. Huwa ansha'akum minal ard. Dialah, yakni Allah yang menjadikan kamu daripada bumi, daripada tanah. Ni puak kita, ni bakal tanah. Tanah.
Tu ada yang dulu jadi daripada tanah. Kita pun jadi daripada sumber-sumber tanah. Gapa dia sumber-sumber tanah? Kita makan gapa? Kita kata kita akan nasi. Nasi itu daripada apa? Daripada padi. Padi orang tanam mana? Orang tanam atas tanah. Walaupun ada dulu orang nak suruh tanam padi atas rabung. Pun guna tanah juga. Mana? Kan ada kan satu ketika ada satu idea. Tak? Nak tanam padi atas rabung. Ambil tanah bawah tu atas rabung. Baru mudah rubuh rabung kita tu. Tanah ada ni pun banyak lagi cara nak tanam atas rabung. Mana? Setara tu lah. Mana? Tak tahulah nak panggil lagu mana. Setara tu lah. Banyak lagi tanah kosong. Hak benda padi dah tu pun tak tanam. Kita boleh fikir nak tanam atas rabung. Lepas pada habis dah wabi. Mana? Tak ada. Ni dok naik negara banyak mana? Mana? Kita tengok tepi kampung kita, tengok jauh. Macam mana nak bagi idea tanam padi atas rabung? Huwa ansha'akum minal ard. Dialah Allah yang menjadikan kamu daripada bumi. Sumber-sumber bumi. Tu ada yang jadi daripada tanah. Kita ni walaupun jadi daripada air mani. Air mani jadi daripada apa? Kita makan apa? Kita kata makan ayam. Lagi ayam. Baik, ayam makan kau. Nah ni. Sumber-sumber tanah. Dedok. Dedok tu ambil daripada apa? Jagung. Tanah atas tanah juga. Kita makan daging lembu. Lembu makan apa? Wupu tumbuh daripada tanah juga. Atas tanah. Semua daripada tanah. Huwa ansha'akum minal ard. Dia mencipta kamu daripada bumi. Menghidupkan bumi ini. Mengimarahkan bumi. Menghidupkan bumi. Membangunkan bumi. Allah Ta'ala berkata, nak bangun bumi. Bukan perutuh. Nah, sebab Israel itu dah lah segai. Palestin, mari perutuh. Orang suruh bangun, dia perutuh. Dah lah jajak. Tanah air orang. Nah, lepas tu peracur pula. Mana ada, ni manusia kau bukan. Nah, benda dia buat ni, binatang tak tergamuk buat. Bunuh, kanuk-kanuk. Ni zalim. Manusia jadi zalim. Boleh buat gitu pada orang Islam ni, kerana dia tengok orang Islam tak bersatu. Kuasa besar tak boleh belakang dia. Kita walaupun jumlah besar, jadi kuasa kecil. Pasal apa? Pasal kita pecah. Bukan takat orang Arab pecah, kita orang Melayu pecah juga. Pecah juga. Pecah. Tadi padai lah. Padai tu. Pecah. Kita ada sumber kekuatan. Dan kita ada panduan untuk kita bersatu. Quran. Baca Quran. Fahami Quran. Hayati kandungan Quran. Tidak timbul kita tunduk kepada siapa-siapa. Tak, kita tunduk kepada Allah. Sebab manusia ni dia ada ego masing-masing. Bapa aku nak tunduk kamu. Dia kata, aku cidik adamu. Mari ni aku pun cidik adamu. Jadi kita tunduk kepada Al-Quran. Pada As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naklah kamu semua berpegang dengan tali Allah. Jangan pecah belah. Itu Al-Quran lah. Tu apa kata suruh semaya kita. Semaya yang suruh puasa. Kita puasa. Suruh mereka cara Islam. Kita cara Islam. Suruh baik kita. Baik lah gitu. Nah, suruh tolak asur. Kita tolak asur. Senang kita ada panduan. Kan? Orang ada panduan. Tak sesak. Law ni kita nak pergi mana-mana. Kan ada panduan. Kan GPS. Tak sesak. Tak sesak. Dia tunjuklah nak pergi mana. Tak tulis nak pergi mana. Melaka tu mana dia tanya. Nah. Kapung gapo. Tamil mana dia tunjuk. Tapi kalau kita lawan, lawan sesak. Di buku Quran dia tunjuk belaka. Nak suruh selamat dunia akhirat. Ni panduan dia. Ni panduan dia. Ni mugi kau tugi kau ni panduan. Kalau tahu panduan ni siapa?
Kalau tak turut, siapa lain? Nyayulah kita nak pergi lain, siapa lain? Nyayulah. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menjadikan kamu daripada bumi. Daripada tanah. Daripada sumber-sumber tanah. Sumber-sumber bumi. Wasta'marakum fiha. Dan memerintahkan kamu supaya kamu mengimarahkan bumi ini. Fastaghfiru. Maka naklah kamu sentiasa beristighfar kepada Allah. Bila salah istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Thumma tubu ilaih. Kemudian naklah kamu bertaubat kembali kepada Allah. Salah kita bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat daripada dosa, supaya orang tak ada dosa. Allahu Akbar. Ajaran Islam ni moleknya. Dan mudahnya, tidak payah. Inna hadzal din yusrun. Agama Islam ni mudah. Kalau orang kata payah, dah. Tidak. Tidak payah. Contohnya, bab semaya. Contoh. Nabi bersabda, salli qa'imah. Fa'in lam tastati' faqa'id. Fa'in lam tastati' fa'ala jambin. Semayalah kamu sambil berdiri. Semaya, kena semaya berdiri. Fa'in lam tastati'. Tapi kalau kamu tak mampu semaya berdiri, faqa'ida. Semaya sambil duduk. Tengok. Tidak kata ke mana-mana pun wajib berdiri. Mu cakap tak cakap pun berdiri. Tak. Mu tak boleh berdiri, mu semaya duduk. Tapi kena semaya. Ni orang kita tak boleh berdiri, maka tak semaya. Tak kena. Semaya ni wajib. Fa'in lam tastati'. Kalau duduk pun tak boleh juga. Fa'ala jambin. Semaya sambil menyanggih. Tidur menyanggih. Ngadak kiblat. Tak boleh menyanggih. Jangan menyanggih menetan. Mana mudah. Mudah. Puasa, wajib puasa. Tapi, faman kana minkum maridan aw ala safaran, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau di kalangan kamu ada orang sakit, ataupun musafir, tak sakit, tapi musafir, boleh buka puasa. Puasa wajib, boleh buka. Tapi kena gantilah pada hari-hari yang lain. Lepas ada bulan puasa, kena gantilah, kena qada. Maknanya mudah. Islam ni mudah, bukan payah. Jadi tak betul orang kata, kalau turut Islam payah. Waktu tak boleh, hak ni tak boleh. Duk ayat tak boleh, hak boleh banyak. Bawa tak ayat tu boleh, lek ni boleh, kau ni boleh. Duk baca hak tak boleh. Hak boleh banyak ada hak tak boleh. Tapi bak dia nya rasuk ke iblis, rasuk setan nak nampak. Mau turut Islam payah. Payah saya kata. Tak betul dah. Jadi, semua nabi-nabi, rasul-rasul, ajak manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. Inilah iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau, ya Allah. Kami memperhambakan diri. Apa makna memperhambakan diri? Kita setuju, tak setuju pun kita hamba dia. Kena buat. Kena buat. Belagangi, tak belagangi, wajib kena buat. Perintah dia kena buat. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana rasul bawa mu kena ambil. Hak mana rasul lari mu kena berhenti. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Nak minta tolong? Minta tolong dengan Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mu nak minta dengan Tuhan. Nak minta tolong dengan Allah.
Tak tolong dengan Allah. Doa kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Minta. Dia kata doa orang kita tak pandai Arab. Tak apa mu tak pandai Arab. Apa Tuhan pandai Melayu. Betul lah kita tak pandai. Tapi Allah Ta'ala pandai. Bahasa-bahasa ni, bangsa-bangsa ni ciptaan Allah. Tuhan buat manusia ni berbagai bangsa dan berbagai bahasa. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tu dalil yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara dalil-dalil kekuasaan Allah ialah kejadian langit dan bumi. Allah Ta'ala buat langit dan bumi. Tu dalil. Allah Ta'ala ni maha kuasa. Kalau tanya mana dalil, tu tengok Allah Ta'ala buat langit bumi. Luarnya bumi, tingginya langit. Dan langit tu setinggi tu tak ada tiang sepotong abu. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Ta'ala yang mengangkat langit. 7 lapis langit. Bighairi amadin. Tak ada tiang. Tarawnaha. Sebagaimana kamu tengok. Kamu tengok. Cakap tangan. Siapa dia jumpa tiang langit? Itu ayat kamu. Pergi carilah. Pergi Amerika ke. Pergi di England ke. Tak ada tiang langit. Tak ada. Tu nak ayat Allah Ta'ala ni maha kuasa. Dia buat langit bumi. Kita pun dia buat. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan kuasanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat manusia ni. Bahasanya berbagai-bagai. Dan bangsanya berbagai-bagai. Warna kulit manusia berbagai-bagai. Allah Ta'ala buat. Orang Melayu kulit lagu lain, Cina lagu lain, India lagu lain. Tawak. Orang putih lagu lain. Satu bahasanya berlainan. Ya Allah Ta'ala buat. Jadi kita doalah kok Melayu, tak ada masalah. Minta dengan Allah Ta'ala. La tas'alanna bani Adam hajatan. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan sekali-kali kau minta dengan anak Adam. Bila kamu ada hajat, ni ulama sebut, la tas'alanna bani Adam hajatan. Mu ada hajat, jangan minta dengan orang. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Naklah kau minta dengan Allah yang pintu kurniaannya tak pernah tertutup. Tak pernah tertutup. Minta dengan Allah Ta'ala. Pas tak apa nak kecek kira dengan orang lepas dia minta. Tak apalah. Pandailah Allah Ta'ala pelembut hati dia. Minta dengan Allah. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah dengan Allah yang pintu kurniaannya tidak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Ta'ala dia marah benar kalau kita tak minta dengan dia. Tuhan suruh kita minta dengan dia, dia marah. Tuhan nak kita jadi hamba dia. Tuhan nak kita bergantung pada dia. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Ada pun manusia, anak Adam, dia marah benar kalau kita minta dengan dia. Jadi Tuhan dia marah kalau kita tak minta. Orang ni dia marah kalau kita minta. Minta sekali dia masa. Dia beri lagi. Minta 2 kali dia kata tak ada kerja lain dia kata. Kerja sakit minta dia kata. Mari yang ketiga dia juga. Tuhan dak dia tak juga. Dia tak murka kalau kita minta. Dia murka kalau kita tak minta. Arti kita ni hagah. Tak si minta dengan Allah Ta'ala. Sedangkan kita ni lemah. Jadi lepas mayat doa minta.
Malam-malam kau bang semai tajuk doa, minta dengan Allah Ta'ala. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sembah dan hanya kepada Engkau yang kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan yang lurus. Minta supaya Tuhan tunjuk jalan lurus. Jalan lurus. Jalan yang benar, jalan Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ni jalan lurus ni insya-Allah kita sambung lepas ni lah. Hari ni pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pegang kilah tu pada. Pada tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير. Hadirin sekalian